Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, jadi hari ini video kali ini Cikgu Azli akan cuba cover tiga subtopik. Okey. Kita bermula dengan subtopik yang ke-6, membina gadget elektrik berfungsi. Okey, sebelum ni kita dah belajar lakaran. Kemudian kita buat analisis. Okey, dah buat analisis, dah okey. Kita akan bina gadget elektrik yang berfungsi. Okey. Pada peringkat ini, satu gadget yang berfungsi akan dihasilkan untuk diletakkan di dalam almari pakaian. Berdasarkan lakaran reka bentuk lita yang telah dihasilkan pada rajah 2.3.11, boleh rujuk dalam buku teks. Terjemahkan lakaran tersebut kepada lita bergambar untuk membina gadget elektrik yang berfungsi. Okey. Daripada lita skematik, kita terjemahkan ke dalam lita bergambar. Kemudian kita terjemahkan, kita gunakan lita bergambar tu untuk membina gadget elektrik yang berfungsi. Jenis penyambungan. Okey, jenis penyambungan yang digunakan untuk lita gadget ini adalah lita siri. Ini kamu pilih lita apa? Lita siri kamu pilih. Okey. Ini contoh. Inilah yang kamu rancang daripada bateri. Daripada bateri dia masuk kepada switch micro. Positif bateri pergi ke switch micro, keluar pada NC, masuk mentol 4, masuk mentol 3, masuk mentol 2, masuk mentol 1. Okey, ini lita bergambar. Okey, kita nak jadikan ini sebagai yang realiti lah. Okey. Okey, jadi daripada lita tu kita cari barang, iaitu kita sediakan bahan-bahan yang diperlukan dengan merujuk lakaran ataupun lita bergambar tu. Sediakan, kalau mentol berapa nak pakai mentol, tengok lita bergambar, tengok analisis. Okey, tengok lita bergambar, tengok analisis. Okey, maaf cikgu lupa pula. Tengok lita bergambar, tengok analisis. Jadi kita tahulah nak beli berapa mentol, nak beli berapa bateri, nak beli berapa pemegang bateri, nak beli berapa switch micro, dan berapa banyak kita nak beli wire. Kita dah ukur kan, ukur kat almari tu. Kemudian tentukan susunan dan kedudukan gadget pada almari pakaian. Pergi tengok dekat almari tu, di mana kamu nak letak mentol, di mana kamu nak sembunyikan wire, di mana kamu nak letak switch, dan di mana kamu nak letak bateri. Itu perancangan tu kena ada. Okey. Lepas tu buatlah penyambungan lita gadget. Ambil mentol betul, ambil pemegang mentol, ambil wire, ambil bateri, ambil pemegang bateri, ambil switch. Mula dah menjalurkan wire, menyambung. Okey. Itu proses dia. Selepas penyambungan lengkap, pasang penyambungan lita gadget itu di dalam almari pakaian. Terus sambung ke tempatkan gadget yang kita buat tu dalam almari. Okey, itu membina gadget. Seterusnya kita buat ujian. Dah letak dah gadget kita tu. Lita kita tu dalam almari, kita buat ujian. Buat ujian dan nilai kefungsian gadget. Okey. Tujuan kita buat ujian. Tujuan buat pengujian dilakukan untuk memastikan gadget pada lita dapat berfungsi seperti yang dikehendaki. Kita nak tengok betul ke mentol yang kita letak tu, mentol yang kita gunakan tu, okey, dapat menerangi kawasan dalam almari. Sebab sebelum ni kita hanya rancang di dalam minda. Nak buat macam ni. Bila pakai mentol banyak ni, teranglah dalam almari. Tapi dia tak betul lagi, sehinggalah kita uji dia pada benda yang betul, benda yang sebenarnya. Jadi dah kita pasang,
Kita buka almari, tengok. Nampak tak benda pakaian kita ke apa ke dalam almari tu? Waktu tu yang baru betul-betul yang real. Inilah masa uji ni. Kemudian kita tengok sambungan mentol dan switch dipasang mengikut litar skematik dan litar bergambar. Cek, uji. Betul tak sambungan kita ni? Macam mana yang kita rancang daripada pemegang bateri masuk dulu, wayar positif masuk kepada switch. Adakah kita pasang dengan betul? Ceklah waktu tu. Kemudian litar ini disambung dengan sumber elektrik iaitu bateri. Cek. Jangan ada pula yang sambung dengan litar dengan sambung ke pelak tu. Ujian dibuat apabila switch mikro dilepaskan dan semua mentol menyala. Tengok. Cek. Maksudnya masa tutup pintu, switch mikro tu dia akan ditekan. Bila buka, switch mikro tu akan dilepaskan dan lampu menyala. Waktu tu kita cek, kita uji. Tutup pintu, lampu tu menyala ke tidak? Buka pintu, lampu tu menyala ke tidak? Cek. Okey. Tengok ni. Inilah yang dia ada jadual. Okey. Aspek yang dinilai. Yang pertama, mentol. Berfungsi atau tidak berfungsi? Okey, kita tulis berfungsi. Catatan, mentol menyala apabila pintu dibuka dan terpadam apabila pintu ditutup. Ini yang dikatakan buat analisis ni. Kemudian aspek yang nak dinilai, pendawaian wayar. Berfungsi ataupun tak? Berfungsi. Catatannya disambungkan kepada semua komponen. Tak ada wayar yang tak disambung. Maksudnya dari segi pendawaian lengkap. Okey, lulus. Litar pula. Berfungsi atau tidak berfungsi? Berfungsi. Iaitu bekalan kuasa mengalir dengan lancar. Bateri pula berfungsi. Iaitu dapat membekalkan kuasa yang cukup. Switch mikro berfungsi tak? Berfungsi. Sebab dia mengikut objektif. Iaitu apabila pintu almari ditutup, mentol terpadam. Pintu almari dibuka, mentol menyala. Okey, hasil penilaian. Hasil daripada penilaian, pemegang bateri perlu diletakkan di belakang. Di belakang bateri untuk tujuan kekemasan. Tapi ini mungkin menimbulkan masalah semasa hendak menggantikan bateri yang lemah. Ni masalah dia. Kita buat penilaian, kita tengok dah pasang lah. Kita tengok. Nampak sangatlah pemegang bateri ni. Tak cantik. Kita cadang nak tukar. Nak sembunyi. Tapi masalah bila sembunyi, nak tukar bateri pula susah. Tu dia. Kena fikir pula masalah tu. Kemudian kedudukan switch mikro adalah tepat kerana tuil penolak switch mikro akan tertekan apabila pintu almari ditutup. Kadang-kadang kita letak switch mikro ni. Okay, bila pintu almari tu tertutup, dia tak menekan. Dia tak menekan pun penolak switch mikro tu. Jadi kena adjust sikit, kena gerak ke depan sikit ke belakang ke. Itu cikgu tak boleh cakap dalam video macam ni. Kena tunjuk depan-depan. Tapi apa-apa pun semasa penilaian tu lah kita catat semua. Apa masalah, apa yang betul, apa yang tidak. Okey. Poin yang ketiga. Oleh itu, gadget elektrik ini perlu dilakukan penambahbaikan fungsi agar menjadi lebih cekap dan kemas. Inilah kegunaan penilaian. Lepas kita buat penilaian, kita boleh buat penambahbaikan. Jangan siap je, tak payah buat apa-apa. Biar je. Okey. 2.3.8 mencadang penambahbaikan ke atas reka bentuk gadget yang telah dibina. Cadangkan penambahbaikan. Okey. Yang pertama, untuk penambahbaikan kecerahan mentol. Satu uji kaji telah dikenal pasti. Okey. Uji kaji dijalankan ke atas dua jenis litar, iaitu litar siri dan litar seleri. Ingat balik. Kita guna sebelum ni litar siri.
Okey. Yang lain tu kamu boleh baca. Apa yang cikgu nak cakap? Untuk lita siri ni, kecerahan mentol dia berbeza. Lita siri. Mentol yang pertama tu cerah. Kedua, malap sikit. Ketiga, lagi malap. Keempat, lagi malap. Tapi untuk lita selari, semua empat mentol dia sama cerah. Tak apalah. Bila kita dah buat macam tu, kita nampak kesilapan kita boleh buat penambahbaikan. Okey? Jadi, mencadangkan penambahbaikan ke atas reka bentuk gadget yang telah dibina. Keputusannya, mentol menyala lebih terang jika dipasang dalam lita selari. Beban rintangan pada lita selari menjadi lebih rendah berbanding lita siri. Uji kaji seterusnya ialah membuat pengiraan jumlah nilai parameter rintangan pada lita tersebut. Okey, jadi dia buat pengiraan berkenaan dengan rintangan. Rintangan hasil daripada pengiraan untuk lita siri adalah bersamaan dengan 36 ohm. Mentol malap kerana jumlah rintangan yang sangat tinggi. Ni pula untuk lita selari, rintangan hanyalah 6 ohm. Tadi lita siri 36 ohm. Lita selari hanyalah 6 ohm. Jadi, lita selari lebih bagus. Rintangan rendah, arus tinggi. Sebab hubungan di antara rintangan dengan arus songsang. Okey. Penambahbaikan. Oleh itu, cadangan penambahbaikan ialah lita siri pada gadget itu akan ditukar kepada lita selari. Penambahbaikan ini diperlukan kerana uji kaji menunjukkan bahawa cahaya mentol-mentol yang diatur dalam lita selari adalah lebih terang berbanding dengan lita siri. Selain itu, jika satu mentol terbakar, yang lain masih tetap menyala. Kalau lita siri, satu mentol terbakar, yang lain pun turut tak berfungsi. Kalau lita selari, satu mentol terbakar, 3 lagi boleh berfungsi. 2 mentol terbakar, 2 lagi masih boleh berfungsi. 3 terbakar, 1 masih berfungsi. Kalau 4 terbakar, tuan ni je lah yang berfungsi. Guna torchlight. Okey? Begitu juga dengan kedudukan pemegang bateri. Tadi yang kita cakap tadi kan. Nampak sangat bateri tu. Kita rasa kita nak tukar, nak sembunyi. Tapi masalah pula, bila sembunyi, nak tukar bateri pula kalau bateri dah nak habis. Jadi kita buat apa? Kedudukan pemegang bateri perlu dikemas supaya tidak kelihatan, iaitu dimasukkan ke dalam sebuah kotak khas dan ditempatkan di bahagian bawah almari pakaian. Masuk dalam kotak. Okey, manakala pendawaian pula dibuat di luar almari. Itu dia, belakang lah. Okey. Tamatlah. Okey. Cikgu ada tak apalah. Cikgu cerita dalam kelas. Okey, sekian, terima kasih.